Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya ucapkan selamat malam pada Dr. Nur Syakimah untuk subjek prinsip ekonomi. Okey, tajuk tugasan kami adalah berkenaan debate should monetary and fiscal policy maker try to stabilize the economy. Okey, saya Muhammad Fazal bin Bahudin sebagai pecadang dan Munira Izzati Saya. juga sebagai pecadang. Okey. Bagi barisan pembangkang pula Atika Saya. dan Ijaz Akmal. Saya. Okey, saya sebagai pecadang saya memilih fiskal, menyokong dasar fiskal sebabkan isu semasa yang kita tengah hadapi sekarang ni iaitu isu pandemik COVID-19. Tujuan fiskal ni adalah untuk melindungi rakyat supaya perniagaan dapat dirangsang supaya tidak jatuh semasa krisis ekonomi yang sedang berlaku semasa pandemik 19 ini. Okey, pelbagai inisiatif kerajaan yang telah diberikan untuk melaksanakan ekonomi seperti pakej rancangan ekonomi prihatin tambahan untuk perusahaan kecil dan sederhana serta pelan jana semula ekonomi negara penjana yang bernilai RM295 bilion. Semua ni adalah untuk mempertahankan ekonomi Malaysia supaya Malaysia mampu bangkit apabila ekonomi pulih selepas pandemik ini berlaku. Okey, untuk dasar polisi fiskal sendiri adalah bacaan yang menunjukkan perbelanjaan kerajaan dan polisi cukai bagi menentukan keadaan ekonomi sesebuah negara termasuk permintaan barangan dan perkhidmatan dan inflasi lah, dan mengikut kemampuan atau kapasiti kewangan perbendaharaan. Dasar fiskal juga berkesan dapat mengimbangi antara keperluan pertumbuhan dan kemapanan fiskal yang penting dan lebih fleksibel. Dasar fiskal beroperasi berdasarkan strategi cukai dan perbelanjaan yang berkesan. Contohnya seperti yang berlaku sekarang iaitu pandemik COVID-19 yang menunjukkan kebiasaan baharu dan perubahan yang dramatik lah terhadap cara bekerja dan berinteraksi. Terdapat penambahbaikan yang dilakukan iaitu terdapat akta baru berkenaan dengan kumpulan wang COVID-19 buka kuasa sehingga akhir 2022 yang berfungsi menyelaraskan semua langkah fiskal di bawah pakej rancangan dan pemulihan ekonomi sehingga tahap hutang dijangka berkurang ke tahap sebelum berlakunya krisis. Tambahan pula terdapat akta tanggungjawab fiskal yang sedang digubal untuk meningkatkan lagi disiplin fiskal punya polisi kepada negara lah untuk melindungi ekonomi negara. Saya mohon mencelah. Saya ingin bertanya pada pihak kerajaan. Seperti yang kita tahu, dasar fiskal ini ialah menggunakan perbelanjaan kerajaan daripada hasil cukai. Dan kita tahu waktu pandemik ni ramai yang hilang kerja dan ramai yang hilang kemampuan untuk membayar cukai. Sekaligus akan mengurangkan perbelanjaan kerajaan, pendapatan kerajaan, maafkan saya. Jadi macam manakah kerajaan ingin mencari hasil lain selain daripada cukai untuk membantu rakyat? Okey, terima kasih Yang Berhormat Ijaz. Okey, kerajaan menggunakan dasar fiskal mengembang iaitu melebihkan pembelanjaan dan mengurangkan kadar cukai, di mana ini adalah tujuan untuk mengurangkan pengangguran, di mana kalau apabila pembelanjaan itu tinggi dan cukai itu direndahkan, jadi isi rumah mempunyai lebihan wang untuk menanggung isi rumah mereka semasa pandemik ini berlaku. Itu je. Okey, tapi maaf Yang Berhormat Munira, izinkan saya bercakap dulu. Okey, Yang Berhormat Fazrul, bila perbelanjaan yang digunakan banyak dengan mengurangkan kadar cukai, ya itu akan menyebabkan inflasi bila kerajaan banyak berbelanja untuk menampung keadaan yang kita alami sekarang.
Okey. Terima kasih berhormat Atikah. Ini adalah untuk tujuan untuk merangsang ekonomi apabila cukai ini diturunkan dan pembelanjaan itu lebih Okey. ada untuk merangsang ekonomi. Okey, Disebabkan tapi bukan terdapat banyak perniagaan yang tidak dapat berhasil semasa PKP berlaku. Okey, tapi dasar monetary juga akan membuatkan kadar kestabilan ekonomi pada negara. Kenapa kita tak menggalakkan penggunaan dasar monetary berbanding dasar fiskal? Dan saya ingin bertanya lagi, cukai kurang dikutip sekaligus akan menyebabkan memberi kesan kepada pendapatan kerajaan. Jadi macam mana kerajaan ingin mencari pendapatan selain daripada hasil cukai yang dikutip dari rakyat untuk memberi bantuan kepada rakyat? Hasil cukai berkurang, tapi macam mana kerajaan boleh lagi mencari pendapatan lain untuk memberi bantuan kepada rakyat? Sumber-sumber yang digunakan oleh kerajaan melalui dasar fiskal, apa yang kerajaan boleh bagi dengan pandemik COVID sekarang, dengan jumlah yang banyak untuk dikeluarkan, macam mana kerajaan nak rangsang ekonomi sedangkan kadar cukai diturunkan? Hasil kutipan cukai berkurang. Kutipan cukai tu kurang. Okey, saya jawab yang pertama tadi, berkenaan monetary. Kenapa tak guna monetary? Okey, disebabkan terdapatnya jenis sifat fiskal dasar terbuka, iaitu dasar yang mudah kerajaan untuk melancarkan pengurusan atau perbelanjaan negara bagi mencapai tujuan ekonomi. Okey, saya akan bertanya satu soalan. Saya habiskan dulu jawapan. Okey, silakan. Okey, untuk ini. Okey, disebabkan semasa isu pandemik COVID ni, pekerjaan seperti polis, kira barisan hadapan seperti polis, jururawat, askar, menjaga, disebabkan cuti mereka dibekukan, jadi kerajaan terpaksa membayar lebih gaji kepada mereka. Disebabkan itu kita perlukan fiskal dasar terbuka untuk menyegerakan pembelanjaan. Okay. Di samping itu juga kita tahu pada awal tahun ni berlakunya banjir. Fiskal tu dapat membantu kita untuk kerajaan untuk mempercepatkan pembinaan jalan raya, pembaikan saliran supaya kita dapat memudahkan rakyat. Okey, yang berkenaan soalan Ijah Akmal. Okey. Berkenaan cukai Ya, daripada mana hasil kerajaan selain daripada cukai? Cukai yang dikutip berkurang disebabkan pandemik ini. Jadi mana hasil kerajaan? Sebab kita tahu kerajaan banyak mengeluarkan bantuan-bantuan yang diberikan kepada rakyat. Jadi saya ingin tahu daripada mana hasil kerajaan. Okey, kerajaan mengurangkan cukai dulu supaya pengangguran dapat dikurangkan, di mana syarikat-syarikat dapat mempertahankan pekerja mereka dengan mengurangkan bayaran cukai kepada kerajaan. Okey. Lepas tu di samping itu pakej rancangan ekonomi perhatian tambahan dan pejana diberikan sebanyak 295 bilion adalah untuk tujuan untuk merangsang ekonomi dengan memberikan kepada rakyat supaya rakyat dapat belanja, di mana di waktu pandemik COVID-19 ni banyak industri tutup. Maaf, mohon mencelah. Silakan. Okey, sumber tu tadi terdapat dua jenis cukai. Yang antara yang pertama ialah cukai langsung, iaitu cukai yang dikenakan secara langsung ke atas pembayar cukai. Tidak boleh berpindah kepada orang lain. Contohnya cukai pendapatan individu. Dan lagi satu cukai tidak langsung, iaitu cukai yang dikenakan ke atas pembayar cukai. Tetapi bebannya boleh dipindah kepada orang lain. Contohnya cukai jualan, cukai keuntungan yang dikenakan kepada syarikat. Itulah sumber dia, antara sumber dia. Okey. Boleh tak saya nak tahu, ada yang berhormat Fazrul bercakap tadi, dasar fiskal ni digunakan untuk jangka masa yang pendek untuk mengawal kestabilan ekonomi. Seperti kita tahu, pandemik COVID ni
sepertinya macam mengambil jangka masa yang sangat panjang. Why not government guna dasar monetary untuk kawal kestabilan ekonomi semasa pandemik ni? Dan saya ingin menambah apa yang Atika tadi cakap. Dasar monetary ni akan ada pihak berkuasa yang mengawal bekalan, iaitu seperti yang kita tahu ialah bank negara. Jadi unsur-unsur penyelewengan tu dapat dielakkan jika dasar monetary ni diamalkan. Okey, seperti kita maklum, isu pandemik ni kita tak dapat jangka berkenaan daripada isu pembelanjaan kerajaan seperti perubatan, di mana kita tak pasti, tak dapat menjangkakan bilangan orang yang terjangkit dengan virus COVID-19 ni. Jadi di situ kita perlukan satu mekanisme, iaitu pembelanjaan yang segera, yang tidak boleh ditunggu, di mana ianya akan melibatkan kesihatan rakyat. Oleh itu kita perlukan satu benda yang segera bagi bukan setakat mencapai tujuan ekonomi, tetapi tujuan untuk rakyat lah secara amnya. Okey, selain tu saya nak tanya, okey, kalau kata kita guna dasar monetary, kita tahu dasar monetary ni banyak dia akan menurunkan, dia akan memanipulasikan kadar faedah. Kalau kita tahu kalau dasar monetary ni diguna pakai, contoh kalau kata yang Muhammad kata tadi, memberi peluang ataupun memberi lebih banyak, maksudnya income ataupun membantu rakyat, tapi kadar yang diturunkan daripada dasar monetary juga akan membantu rakyat. Contohnya macam ada satu perniagaan ni dia tak boleh nak survive, and then bila kata bank pusat menurunkan kadar faedah yang diberikan, iaitu menurunkan kadar faedah dalam loan, OPR, kata dia buat loan, and harga kadar tu akan turun. Bila kadar turun, lebih banyak perniagaan akan membuat, contoh orang buat loan, so lebih banyaklah perkembangan ekonomi boleh ditingkatkan melalui itu. Ya, saya ingin menambah. Saya mau mencelah sekejap. Disebabkan itu kerajaan telah memberikan memorandum selama 6 bulan untuk membantu industri-industri kecil ni lah. Dan saya ingin mencelah ya Pak Fazrul. Saya bertanya tadi kadar faedah. Kadar faedah okay. Pihak bank, bukannya moratorium. Ya, saya ingin mencelah. Yang kalau cakap mengenai dasar moneterium ni pun, kita takkan jangka yang pandemik ni akan bertahan selama 6 bulan sahaja. Mungkin lebih daripada 6 bulan. Adakah pihak-pihak hanya ingin bagi 6 bulan sahaja? Sedangkan pandemik ni dah lebih daripada setahun dah kita hadapi. Kita tak tahu bila pandemik ni akan berakhir, betul? Ya. Betul. 6 bulan tak cukup bagi saya. Mohon penjelasan yang Muhammad. Yang Muhammad Munira ada? Dasar monetary dia berdasarkan kepada kadar dan juga nisbah cadangan minima. Jika berlaku kemelesatan ekonomi, negara kena merujuk satu benda untuk menyuntik ekonomi supaya pulih kembali lah. So saya rasa waktu kemelesatan ekonomi itu berlaku, dasar fiskal adalah pemakaian yang berkesan untuk menangani kemelesatan ekonomi tersebut untuk jangka masa yang pendek lah. Sebab adakah sekarang kita mengalami kemelesatan ekonomi? Kita masih dalam polisi pengembangan lagi, belum masuk dalam polisi pengejutan untuk yang fiskal polisi. Jika masuk ke pengejutan polisi, dia akan meningkatkan kadar inflasi yang melaksanakan polisi pengejutan tu. Antaranya dengan mengurangkan perbelanjaan dan pemotongan pembayaran gaji atau pekerja dalam sektor awam. Dengan harapan pengenalan sedikitlah kepada kemelesatan ekonomi tersebut. Okey. Tapi saya rasa mengikut berdasarkan pakar-pakar ekonomi mengatakan yang kita memang akan menghadapi zaman kemelesatan ekonomi jika pandemik ini akan berterusan lagi, yang kita tidak tahu bila habisnya. Betul.
adakah selepas ini dasar monetary akan diaplikasikan dalam Kementerian Kewangan? Sebab kita tak tahu bila berlaku kemacetan dan kita juga tahu perbelanjaan yang Malaysia guna sekarang dah banyak. Makin hari makin meningkat. Makin hari makin meningkat dan kita tak tahu bila COVID ni akan berakhir. Andai kata Dengan pengangguran yang semakin hari semakin meningkat. Pengangguran semakin meningkat. Tetapi yang cuma kerajaan lakukan adalah meningkatkan perbelanjaan. Adakah benda tu akan mengakibatkan inflasi satu masa hari nanti? Okey, saya jawab ya. Ya, Muhammad Aika. Okey, berdasarkan kadar inflasi Malaysia ni, kadarnya adalah masih lagi sederhana di mana sebanyak 120.1. Masih lagi di kadar rendah lah, sederhana, di mana pada tahun 2020 berlakunya penurunan sebanyak 1.4. Berdasarkan sejarah Malaysia juga, sebelum ni memang pemakaian polisi fiskal berkesan. Contohnya seperti yang berlaku semasa krisis kewangan Asia tahun 1997. Tambahan pula waktu kejadian krisis kejatuhan elektronik global, wabak sindera pernafasan akut teruk tu yang SARS, dan akhir sekali krisis global tahun 2008. Waktu tu polisi fiskal memang berkesan untuk ekonomi. Mungkin pada masa itu yang Muhammad, tapi tidak pada musim pandemik COVID yang melanda dunia sekarang. Sebab SARS tu tak ambil masa yang panjang dan tak korbankan banyak nyawa dan Malaysia tak mengeluarkan banyak pendapatan negara untuk membantu rakyat. Yes, betul. Dan compare dengan COVID ni, kita tahu dalam masa 1 tahun ataupun baru beberapa bulan, tak sampai setahun lagi, Malaysia dah keluarkan berbilion-bilion untuk membantu rakyat. Adakah data fiskal ni masih valid diguna pakai pada masa sekarang? Ya, saya ingin menambah apa yang Atika tadi cakap. Dengan ramai rakyat yang hilang pekerjaan, dengan banyaknya syarikat-syarikat kecil yang dipaksa gulung tikar, apakah langkah kerajaan untuk menghadapi cabaran ini? Adakah dasar fiskal ini masih relevan digunakan pada masa akan datang? Betul. Sebab saya ada terbaca dekat laporan berita harian pada tahun 2016 mengatakan dasar monetary ini akan terus diberi tumpuan untuk menstabilkan harga dan pertumbuhan mampan ekonomi global. So saya rasa dasar monetary ini sepatutnya diguna pakai pada masa zaman pandemik COVID ni. Mohon beri penjelasan yang Muhammad Munirah atau yang Muhammad Fazrul. Okey, pada hemat saya adalah kita memang kita memang perlukan monetary, tetapi di waktu pandemik ni kita terpaksa menggunakan fiskal di mana ia ni lebih efisien, cepat untuk menangani isu semasa. Betul ya Muhammad, itu saya faham. Tetapi kita pendek saja. Jangka masanya sampai bila, betul? Kalau kata dasar fiskal yang diguna pakai selama, katalah COVID ni sampai 5-6 tahun, adakah masih valid dasar fiskal tu diguna pakai? Why not kerajaan menggabungkan dasar fiskal dengan dasar monetary? Mohon penjelasan yang Muhammad Fazrul. Saya nak tambah yang dasar fiskal membina daya tahan ekonomi dalam jangka masa sederhana. Sebahagian besar langkah yang diperkenalkan dalam pakej rangsangan dan pilihan pemulihan ekonomi masa pendek akan memberi kesan minimum terhadap kedudukan fiskal kerajaan dalam jangka masa sederhana dan panjang. So saya rasa dasar fiskal adalah tepat. Tapi saya tak setuju, betul tak yang Muhammad Atika? Dasar monetary lebih baik daripada dasar fiskal, betul tak? Betul. Saya menyokong padu apa yang dikatakan oleh Yang Berhormat Ijaz, dan saya secara individu saya tidak berapa menyokong dasar fiskal yang digunakan pakai pada masa COVID ni. Adakah lebih baik kalau kata bank pusat yang mengawal semua ekonomi negara? Sedangkan kita tahu kalau ahli politik yang mengawal ekonomi negara akan banyak berlaku penyelewengan. Betul. Apakah yang Fazrul bagi tahu pihak pembangkang yang kita orang still stand yang
polisi monetary ni lebih baik daripada polisi fiskal. Sebab saya tak berapa suka dengan penyelewengan yang berlaku dalam kalangan ahli politik dan bantuan tu tak sampai terus kepada rakyat. Compare dengan kalau kita guna dasar monetary, bank pusat yang akan mengagih-agihkan semua wang, bukannya ahli politik. Dan bank pusat akan menumbuhkan jawatan kuasa yang akan menguruskan kewangan negara. Okey, seperti mana kita maklum, bantuan yang diberikan oleh kerajaan tu seperti pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat, prihatin tambahan untuk perusahaan kecil dan sederhana, dan juga Pelajana Semula Ekonomi Negara (Pejana). Itu adalah satu pakej yang bersasar pada rakyat di mana diberikan pada orang-orang yang memerlukan berdasarkan tingkat gaji mereka. Okey, terima kasih Yang Berhormat Fazrul. Saya rasa cukup sampai sini kita punya debat. Yang Berhormat Munirah, ada lagi apa-apa nak tambah? Yang terakhir, fiskal polisi dia berfungsi sebagai penstabil automatik yang terdiri pada perbelanjaan kerajaan atau sistem cukai itulah. Dia membaiki ketidakstabilan kita perniagaan dan kita perniagaan stabil jika wujudnya penstabil automatik dalam ekonomi ni. Okey, itu sajalah. Okey, terima kasih Yang Berhormat Hijaz. Ya, apa yang ingin saya katakan ialah tak ada apa, cuba ringkas saja, iaitu dasar monetary lebih baik daripada dasar fiskal. Itu saja. Anda masih dengan anda punya pegangan yang bahawa dasar monetary lebih baik daripada dasar fiskal, ya? Ya, betul yang buat Atika. So, saya rasa dasar monetary lebih banyak kebaikannya. Benefit dia daripada dasar fiskal lah. Ya, betul. Okey, terima kasih. Okey, sekarang saya minta Yang Berhormat Fazrul sila beri kesimpulan apa yang kita boleh rangkumkan dalam debat kali ini. Okey, berdasarkan kesimpulannya adalah pada dasarnya saya menyokong dasar fiskal ni semasa kemula COVID ni, di mana ia dapat menyegerakan supaya ekonomi dapat dirangsang supaya tidak jatuh lebih teruk selepas pandemik ini berlaku. Saya tidak nafikan yang itu monetary itu dapat mengawal sedia, tetapi apabila bagi saya lah fiskal ni lebih bagus digunakan semasa pandemik ini berlaku. Akan tetapi jika ianya dapat diguna pakai mempunyai saling kebergantungan, ini akan dapat memberikan lebih manfaat kepada rakyat khususnya. Okey, itu je. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Fazrul, Yang Berhormat Hijaz dan Yang Berhormat Munirah. Okey, di sini saya mewakilkan ahli kumpulan saya untuk memberi kesimpulan bahawa kedua-dua dasar ini ada kelebihan dan ada kekurangannya. Ini mengikut pendapat individu, seperti Yang Berhormat Hijaz masih dengan dia punya stand bahawa dasar monetary lebih baik daripada dasar fiskal, dan Yang Berhormat Fazrul dan Yang Berhormat Munirah masih dengan dasar polisi fiskal lebih baik daripada polisi monetary. Okey, bagi pendapat individu saya pula, saya menyokong kedua-duanya, tetapi saya lebih memilih untuk mengekalkan dasar ataupun polisi monetary diguna pakai dalam pandemik COVID ataupun selepas pandemik COVID nanti, sebab ekonomi memerlukan jangka masa yang panjang untuk pulih semula. So dasar monetary ini adalah lebih baik untuk mengembalikan kestabilan ekonomi kepada negara kita. So saya ucapkan terima kasih kepada semua dan terima kasih kepada Dr. Nur Syakimah sebab banyak memberi petunjuk ajar, dan terima kasih kepada ahli kumpulan yang banyak bagi tumpuan dan support untuk kita siapkan assignment kali ini. Okey, terima kasih. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye.